Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 21 Mac 2022, negara kita telah dikejutkan dengan berita kematian seorang kanak-kanak yang menghuni sebuah rumah anak yatim dan miskin di Kuantan, Pahang. Yang lebih dahsyat, mangsa dilaporkan meninggal dunia dipercayai akibat dibelasah oleh rakannya yang juga merupakan penghuni di rumah anak yatim tersebut. Sebagai rekod, kompleks asrama berkenaan yang di bawah seliaan kerajaan negeri mempunyai kira-kira 36 orang penghuni yang terdiri daripada anak yatim dan anak-anak asnaf. Difahamkan dalam kejadian kira-kira pukul 4 petang itu, mangsa Muhammad Hafdan Kurbani Azhar berusia 11 tahun yang merupakan murid Sekolah Kebangsaan Sungai Soi telah disepak, dicekik dan dihempas ke lantai sehingga tidak sedarkan diri di surau kompleks rumah anak yatim dan miskin berkenaan. Susulan kejadian itu, polis kemudian telah menahan reman seorang pelajar berumur 16 tahun untuk siasatan lanjut dan siasatan giat dilakukan bagi mengetahui punca kejadian kejam itu. Berdasarkan siasatan awal mendapati lokasi kejadian merupakan bangunan surau di kompleks berkenaan dan terdapat saksi di dalam kejadian itu. Pada waktu itu, polis memberitahu bahawa motif kejadian adalah kerana tidak berpuas hati dan ada unsur dendam suspek terhadap mangsa, namun punca sebenar masih lagi dalam siasatan. Lalu, apa sebenarnya yang telah terjadi kepada mangsa? Ini adalah kisahnya. Pada hari kejadian, mangsa telah dibawa oleh 3 pelajar lain yang juga penghuni asrama berkenaan termasuk suspek kes ini dalam keadaan tidak sedarkan diri ke rumah penyelia asrama. Pada waktu itu, mangsa masih bernyawa dan pada awalnya disyaki diserang sawan. Lalu seorang penyelia asrama bersama seorang lagi juga penyelia asrama segera membawanya ke Hospital Tengku Ampuan Afzan untuk mendapatkan rawatan lanjut. Sejurus tiba di hospital, mangsa disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan bertugas. Penyelia asrama tersebut kemudiannya membuat laporan polis berhubung kejadian itu untuk tindakan lanjut. Berdasarkan siasatan awal, kejadian berlaku ketika mangsa bersama 7 rakannya termasuk suspek yang dilantik sebagai ketua ditugaskan untuk melakukan gotong royong membersihkan surau. Ketika di surau itu, suspek melakukan aksi kejamnya sehingga mangsa tidak sedarkan diri. Susulan itu, seorang pelajar berumur 16 tahun ditahan reman selama 7 hari bagi membantu siasatan. Mayat mangsa dibawa ke bahagian forensik Hospital Tengku Ampuan Afzan untuk proses bedah siasat dan siasatan dilakukan di bawah Seksyen 302 Kanun Kesisaan. Berdasarkan siasatan pihak polis bersama suspek mendedahkan punca sebenar kejadian yang membuatkannya hilang pertimbangan dan naik gila terhadap mangsa. Menurut suspek, mangsa disyaki mengambil duitnya sebanyak RM4. Dia mengaku bertindak sedemikian bagi mendapatkan kembali duitnya dari mangsa. Siasatan mendapati suspek tidak mempunyai sebarang rekod jenayah maupun pergaduhan di asrama. Hasil bedah siasat kemudian menunjukkan kematian mangsa adalah akibat hentakan di kepala. Pihak polis mendedahkan yang dalam kes ini kematian bukan disebabkan dicekik atau sebagainya seperti dilaporkan sebelum ini, sebaliknya terhentak di kepala. Bapa mangsa redha dengan pemergian anaknya itu. Bapanya Kurbani Azhar Rahimi berusia 40 tahun berkata dia juga bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana urusan pengebumian arwah Muhammad Hafdan berjalan dengan lancar dan sempurna. Walaupun urusan pengebumian lewat 2 hari kerana suasana COVID-19 ketika itu, namun dia bersyukur kerana arwah anaknya pergi dalam keadaan baik dan dipermudahkan urusannya. Menyentuh tentang suspek, Kurbani Azhar berkata dia menyerahkan segalanya kepada polis untuk menjalankan siasatan. Sebagaimana yang telah diberitahu, dia redha dengan segalanya. Untuk pihak kompleks dan rakan-rakan mangsa pula, dia memohon agar diberikan kemaafan buat arwah anaknya sekiranya arwah ada melakukan sebarang kesilapan. Dalam pada itu, jenazah mangsa selamat dikebumikan sekitar pukul 3.30 petang pada 22 Mac 2022 di Tanah Perkuburan Islam Kampung Gelugur, Kuantan dengan dihadiri keluarga terdekat dan pelajar kompleks rumah anak yatim dan miskin itu. Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah turut menziarahi keluarga mangsa dan menyampaikan ucapan takziah. Kurbani Azhar menyifatkan Muhammad Hafdan sebagai anak yang bertanggungjawab dan sering membantu menguruskan adik-adiknya. Memang sangat merasai kehilangan arwah kerana dia seorang yang baik, mendengar kata dan bertanggungjawab.
Ibu saudara angkat mangsa, Faridah Latif berusia 49 tahun berkata dia terkilan atas kejadian yang menimpa Muhammad Hafdan yang dianggap seperti anaknya sendiri. Walaupun hubungannya dengan mangsa hanya sebagai ibu saudara angkat, namun mereka begitu rapat dan mesra sehingga arwah memanggilnya dengan panggilan mama. Kalau mati, Hafdan hendak masuk syurga. Itu antara kata-kata yang pernah diungkapkan mangsa. Faridah berkata anak itu berkata demikian ketika pulang ke kampung pada Januari 2022 dan sehingga kini kata-kata tersebut masih terngiang-ngiang dalam ingatannya. Baginya, mangsa seorang anak yang baik, taat kepada ibu bapa dan menghormati orang yang lebih tua. Dia tidak pernah melawan cakap ibu bapa, begitu juga dengannya. Kali terakhir dia menemui mangsa adalah pada bulan Januari ketika mangsa pulang ke kampung neneknya di Gedung Siam di Kuantan. Selalunya sebelum ini, apabila balik ke sana, mereka akan bertemu. Namun kali ini, dia sudah tiada. Mengenangkan kepribadiannya yang baik, kehilangannya cukup dirasai. Faridah juga berkata kejadian yang menipu Muhammad Hafdan Kurbani tidak sepatutnya berlaku hanya disebabkan wang RM4, sedangkan arwah sendiri tidak pernah berkira dengan rakan-rakan, malah jika ada yang berhutang dengannya, dia sentiasa menghalalkannya kerana dia ingin membantu kawan-kawannya dan ingin masuk syurga. Difahamkan, mangsa dihantar balik ke asrama itu beberapa hari sebelum kejadian sempena pembukaan kembali sesi persekolahan. Mangsa sudah tinggal di sana kira-kira setahun sebelum itu dan sepanjang cuti sekolah dia berada di rumah. Beberapa hari sebelum kembali ke asrama, dia sempat membina pondok di atas pokok jering berhampiran rumahnya sebagai tempat bermain selain untuk memudahkan dia memetik buah jering itu. Pondok yang ditinggalkan itu kini menjadi sebagai satu kenangan selepas arwah pergi buat selama-lamanya dengan cara yang sukar untuk diterima. Pada 1 April 2022, suspek dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuantan bagi menghadapi tuduhan membunuh seorang kanak-kanak berusia 11 tahun pada 20 Mac. Remaja lelaki 16 tahun itu didakwa dengan sengaja membunuh rakannya di sebuah surau asrama anak-anak yatim dan miskin di Kuantan pada jam antara 3.45 petang hingga 4.15 petang. Dia dituduh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Magistrate Ainis Abu Hassan Syari kemudiannya menetapkan tarikh sebutan semula kes. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Fadlin Hani Khairun, manakala remaja terbabit diwakili Peguam Datuk Muhammad Najib Hussein. Malang sekali kejadian sebegini terjadi terhadap anak sulung daripada 3 beradik yang menjadi harapan dalam keluarganya, dan kehilangan arwah begitu dirasai oleh semua orang, terutama ibu bapanya. Pada usia 11 tahun, mangsa sudah memikul tanggungjawab menjaga adik-adiknya pada waktu cuti persekolahan dan tidak pernah mengabaikan mereka jika ibu dan bapanya tiada di rumah. Memang benar kejadian sebegini tidak sepatutnya terjadi hanya kerana RM4, namun ianya sudah pun terjadi. Semoga pelakunya sedar dan bertaubat atas perbuatan kejamnya itu yang telah meragut nyawa insan yang terlalu muda dengan cara yang begitu tragis. Takziah diucapkan kepada keluarga mangsa atas kehilangan insan yang disayangi. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Muhammad Hafdan. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan bermainlah kamu dengan gembira di taman syurga Allah. Sekian.